Sekarang ni kalau kita lihat rumah sekarang ni memang mampu tengok sahaja, tapi atas sebab itulah dalam rangkuman intisari Madani yang telah pun dikeluarkan, jadi untuk dasar perubahan negara telah pun akan diberikan tambahan 500,000 rumah menjelang 2025. Jadi untuk bercakap tentang beli rumah sambung bayar ini, kita terus saja ingin bersama di sebelah saya tetamu saya. Kalau tadi Sofia, tapi dah tukar dah ni. Dekat plasma ni kita bersama dengan Profesor Dr. Nor Azman Ali, pensyarah Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM, tapi itu dahulu dan sekarang ini bertugas sebagai Profesor Putra Business School di tempat itulah ya. Okey, sama-sama Prof. Okey, jadi kita nak bagi penerangan lah berkaitan dengan rumah sambung bayar ni. Betul kan, macam saya cakap tadi, biasanya orang dengar kereta sambung bayar, tapi rumah dah lama dah. Ini rumah sambung bayar ni sebab apa? Mungkin ada di antara kita yang macam yalah, nak beli rumah tak mampu kan, tapi kebetulan dapat permintaan ataupun offer kan, nak tak beli rumah dengan secara konsep sambung bayar tu kan. Tapi ada yang kata macam perkara ini dari segi undang-undang tak sah. Tapi untuk perkara itu kita akan tanya kepada Prof sebentar lagi. Okey, sebagai permulaan mungkin Prof boleh kongsikan tentang terma konsep rumah sambung bayar ni Prof. Konsep ni kalau kita tadi macam Fadli kata tadi, kalau kereta sambung bayar tu kita dah lama dah. Lama dengar. Dah lama dah dengar. Tapi sekarang ni konsep ni diperkenalkan pula kepada rumah. Dari segi situasi, sebenarnya kalau kita nak tengok keadaan ni, kita kena faham dari segi undang-undang lah. Pada saya yang penting, apa juga urusan perniagaan ni, kita kena jelas dari segi undang-undang supaya kita yang pertama selamat dalam urusan niaga, yang kedua kita benar-benar dapat memiliki harta pembelian yang kita beli tu. Kan? So dari segi kaedahnya tadi, kaedahnya saya boleh buka kat sini ya Prof. Boleh. Ni dia. Boleh. Okey. Dari segi kaedahnya, kalau kita tengok pada hartanah ni, developer adalah pemilik asal yang akan menjual rumah pada dasarnya. Kemudian pembeli bila dia nak membeli, lazimnya dia akan ambil pinjaman. Pinjaman ni sama ada bank ataupun LPPSA kan. Jadi dari segi pemilikan, hak milik dituntut sebenarnya bank ataupun LPSSA. Yang membeli daripada developer tadi, mereka dianggap sebagai penyewa sehingga mereka habis bayar, baru mereka akan memiliki rumah tersebut. Ini di pembelian peringkat pertama. Manakala kita tengok pembelian sambung bayar pula, ada slide yang berikutnya. Untuk di sini timbulnya isu yang kita katakan tadi, pembelian sambung bayar tadi itu. Pemilik sebenar masih lagi, pemilik dituntut adalah bank ataupun LPSSA. Pembeli ketika itu hanya menyewa dan sepatutnya menyambung bayar kepada bank pada dasarnya. Tapi tadi macam Fadli kata, bila pembeli ini ingin menjual ataupun pada satu peringkat tidak mampu lagi membayar pada bank, dia mengambil keputusan untuk menjual rumah ini kepada pembeli baru. Yang keempat dah ni. Yang keempat dah ni. Ini yang kena hati-hati ni, pembeli baru ni. Mereka diminta menyambung bayar yang sepatutnya dibayar oleh pembeli pertama kepada bank. Jadi dari segi bayaran, pembeli pertama tadi seolah-olahnya selamat dari segi pembayaran, selesai dengan bank. Tapi yang pembeli kedua ni sebenarnya akan menghadapi risiko. Mereka mungkin menganggap mereka membeli rumah, tapi sebenarnya mereka belum dapat akan memiliki rumah tersebut. Mereka sambung bayar, tapi seolah-olah tolong bayar kepada pembeli pertama. Betul. Jadi pada akhirnya nanti mereka ingatkan mereka dapat milik rumah tu. Tapi sebenarnya hak milik sebenar masih lagi kepada bank, dan bila selesai bayar, hak milik itu hanya boleh dituntut oleh pembeli pertama. Pembeli pertama sahaja. Pembeli pertama. Jadi isu kedua adalah tempoh. Mungkin dalam masa sehingga dia nak menjual, mungkin kalau pinjaman dia 30 tahun, mungkin dah tinggal 20 tahun. Jadi pembeli kedua akan menyambung pada peringkat yang kedua. Nampak tak? Jadi akhirnya bila pembelian itu selesai, pembayaran itu selesai, bank hanya akan menyerahkan pemilikan itu kepada pembeli pertama. Sebab perjanjian membeli rumah peringkat awal adalah antara peminjam, bank atau LSP dengan pembeli pertama, dan bank tidak akan berurusan dengan pembeli baru. Ya, walaupun kalau kita lihat kalau dari segi penjualan rumah itu, pembeli pertama itu ada membuat dokumentasi, contohnya ada black and white, hitam putih dan sebagainya. Jadi bagaimana pula tentang perkara itu? Adakah pembeli baharu itu ataupun pihak ketiga itu mampu juga untuk menuntut rumah itu nanti?
kita ingat yang penting antara pembelian rumah ada sales and purchase agreement. Sales and purchase agreement of the hartanah ini adalah antara bank dengan pembeli. So sebab itu pemilikan dituntut adalah oleh bank atau LPSA daripada penjual bagi pihak pembeli. Jadi dari sisi pemilikan pembeli punya sambung bayar tak boleh tuntut hak pemilikan. So jadi dari segi bayaran mereka akan membayar terus, menyambung bayar kepada bank dan dia menolong menyelesaikan bayaran. Dari segi konsep kewangan pula Prof kan, sebab itulah macam saya sebut tadi, kalau rumah sekarang ni macam mahal. Ada yang orang masih lagi tidak mempunyai rumah. Tetapi apabila dah di-offer ataupun ditawarkan nak tak sambung bayar rumah sekian-sekian, adakah bagus untuk rumah pertama itu kita menggunakan konsep sambung bayar? Itu merupakan salah satu cara tarikan penjual yang akan menguruskan antara pembeli pertama dengan sambung bayar. Mereka akan mengatakan rumah ini mungkin akan di-offer dengan harga lebih rendah daripada harga pasaran. Kenapa mereka boleh offer lebih rendah? Yang pertama, rumah ini mungkin dah separuh dibayar oleh pembeli pertama. So jumlah bayaran balik mungkin dah semakin kurang. Yang kedua, mungkin pembeli dia tahu dia masih memiliki rumah ni. Mungkin dia akan menyambung bayar sebahagian. Mungkin katakan bayaran balik 2,000, dia akan bayar 1,000. Mereka akan menawarkan supaya pembeli kedua hanya bayar lagi 1,000. Jadi kepada bank akan dapat 2,000 total. Jadi dia tidak ada masalah dengan bank. Walau dia cuma bayar 1,000 dan sambung beli bayar 1,000. Dan bank hanya menerima bayaran tanpa mengambil kira siapa yang bayar. Nampak tak? So, jadi yang membeli ni dia tolong bayar. Jadi saya kata istilah in fact yang sebenarnya dia tolong bayar pembeli pertama untuk menyelesaikan pinjaman. Okey, ada juga konsep yang diguna pakai ini, rumah sambung bayar ini ada yang menjadi, maksud katanya apabila dia dah habis bayar tu okey, betul saya serahkan rumah ni kepada sekian-sekian. Tapi ada juga yang apabila dah habis bayar tiba-tiba dituntut pula. Jadi itu ada permasalahan dari segi tuntutan pula.